warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kerana pada pagi ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam kuliah subuh kita, yang mana kali ini kita akan sambung balik kitab. Tak bawa lah ya, tak apalah. Yang mana kita sambung bab 28. Bab 28, last sekali kita berhenti bab 27. Bab 27 iaitu tajuk taat dan meninggalkan larangan. Ni bab 28 ni mengingati maut. Telah bersabda Rasulullah SAW, banyak-banyaklah mengingat perosak kelazatan. Artinya dengan itu kita patahkan kelazatan sehingga putus tiang-tiangnya untuk kemudian menghadap kepada Allah SWT. Juga Rasulullah SAW telah bersabda, kalau binatang itu tahu tentang kematian sebagai apa yang diketahui oleh anak Adam, engkau tidak akan memakannya sehingga gemuk. Macam itulah. Ya. Kalau kita ingat waktu yang peristiwa yang dikongsikan dalam riwayat bagaimana ketika malaikat maut nak mencabut nyawa Nabi kita, ketika sampai tu, bila anak Nabi Fatimah kata ada seorang lelaki datang ke luar tu, tak pernah kulihat dia, pakaiannya cantik sangat, kan, tak tahu siapa dia kan. Maka kata Nabi beritahu, ketahuilah sesungguhnya, dia kata, yang kat luar tu adalah orang yang akan menghapuskan kelazatan dunia dan juga akan mengurangkan bilangan jemaah, dia kata. Siapakah dia? Itulah dia malaikat maut. Jadi dia tak sebut lah. Dia tak sebut, tapi tahulah bahawa itu adalah malaikat maut. Telah berkata Aisyah, ya Rasulullah, adakah seseorang yang dihimpunkan bersama para syuhada? Maka Rasulullah menjawab, iaitu orang yang mengingati mati sehari semalam 20 kali. Tu. Orang yang ingat tentang mati sehari semalam 20 kali, maka orangnya akan dihimpunkan bersama dengan para syuhada. Adapun sebab keutamaan semua itu adalah kerana mengingati mati dapat membuat seseorang tersedar dalam tipuan dunia serta mempersiapkan diri untuk ke akhirat. Adapun lupa pada mati mengakibatkan seseorang tergila-gila dalam syahwat dunia. Kan? Kalau dia tak ingat mati, dia akan gilakan dunia. Puncanya mana dulu? Ingat mati dulu ke dunia dulu? Bila dia dah kejar dunia, dia rasa sayang nak tinggalkan dunia tu. Sebab itulah dia merasa, janganlah mati dah rehna. Dan tengah sonok ni, dia katakan. Macam tu lah. Kereta besar, rumah besar, duit banyak kan. Sekarang tak perampek dan merasa, katakan. Itulah dia. Kan? Jadi itulah. Kalau kita tengok, kalau dari segi harta ni, dia akan menyebabkan kita gila. Dunia ni menyebabkan kita gila. Kadang jawatan. Itu sebab kita tengok ada orang tu dah tua pun dia nak li. Tak kira lah dia jawatan tu macam dia punya pula. Tak boleh bagi ke orang lain. Tak ada. Ni Dan ni. Dia tak boleh. Dan ni boleh. Kan? Sampai tua. Lupa dia. Tak sadari dia kan. Dia ramai macam tu. Kan? Tak mahu dah. Kan? Jadi kalau tengok ada malam tahun baru itu, waktu saya forum sama dengan Ustaz Aslin, Dr. Zahar dengan Lahiri, tajuk yang dipilih tu, mana milik kita? Mana milik kita? Jadi bila kita tanya balik kan, apa yang jadi hak kita? Tak ada. Rumah tu sudah bukan kita punya. Kan? Yang Datuk Ismail Kamus kan dalam ceramah dia tu kan, ada seorang pedagang, orang tu musafir, dia datang. Dia nak tumpang tidur. Saya tak boleh, ni istana Raja punya. Lepas tu dia tanya, kalau Raja punya, apa hal takkan tumpang tidur tu? Tak boleh. Ini Raja punya. Boleh tak aku nak jumpa dengan Raja? Fikir-fikir, jumpa lah. Dia kata, tuanku dia tak boleh tidur. Memang tak boleh, ni better punya. Dia kata. Lepas tu Patik nak tanya, sebelum tuanku punya, sebelum ni siapa punya? Bapak better punya. Sebelum bapak tuanku punya, siapa punya? Datuk better punya. Sebelum datuk tuanku. Moyang punya. Sebelum moyang, sebelum tu lah. Kalau tuanku mati, siapa punya? Anak better punya. Lepas tu dia tak, ya pula. Bukan dia punya. Macam tanya, jam tu siapa punya? Saya punya. Tangan tu siapa punya? Sudah. Dia tak, ya pula. Tangan Allah Ta'ala punya. Sudah mana satu yang kita punya? Yang tak nampak tu, yang kita datang surau, yang kita ibadah dengan ikhlas, kita sedekah dengan ikhlas, itulah kita punya. Kan? Itulah dia. Kan?
Hadiah orang mukmin adalah mati. Orang yang beriman, hadiah dia mati. Sebab apa? Orang mukmin ni dia akan boreklah dia menghadapi dugaan dan ujian. Makin kita menuju ke hari kiamat, makin pelbagai dugaan dan ujian dunia datang. Makin pelbagai ujian keseronokan. Dulu fanfare ya paling best. Dulu kan, hiburan fanfare. Tunggu malam hujan 1 bulan tu ada 1 malam tu. Dia punya poster tu kayak pokok rotah tu. Kan tu pun main apa? main tulis tangan yang mana ada print-print. Kan? Lepas tu main yang shadow itik tu daripada dulu sampai sekarang ada oleh kat fanfare tu. Kan? Itik kuning tu. Tapi bila sekarang berbagai, bukan fanfare lah. Kan? Depan mata. Lepas tu TV. Kan? Pun susah lagi. Masa tu TV pukul 5 mula. Lepas tu TV 24 jam. Buka TV tu dah lah cerita. Nak cari. Tengoklah. Lepas tu komputer pula. Lepas tu internet pula. Sudah kek tangan ni. Kek tangan boleh tengok TV. Kek tangan boleh tengok berita. Kek tangan ni boleh tengok. Semua maklumat yang sepatutnya kena pergi pejabat ambil. Maklumat COVID. Kan? Tak payah ada pergi pejabat kesihatan. Boleh tak nak tahu COVID berapa dah sekarang? Tak payah. Semua kek maklumat kek ujung jari. Di Singapura, Omicron dia 3,000 lebih. 2,000 lebih ke 3,000 lebih? Macam tu lah. Kira kita ni kira. Tak adalah okey dah. Taruh juga kan 200 dan 1 lebih. Tu orang tanya, apa hukum orang yang pergi umrah tapi tipu vaksin? Bukan tak ambil vaksin, tipu. Macam mana tu? Berdosa lah tipu. Kan syarat peraturan dah diletakkan dari segi hukum. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemimpin kalangan kamu. Selagi mana arahan pemimpin itu tidak menyalahi syarak, wajib ikut. Tak kira lah siapa pemerintah kan. Tapi selagi mana tak melanggar syarak, kena ikut. Jadi diwajibkan nak pergi umrah, kena ambil itu. Itu satu dosa. Kedua, kalaulah dia berpenyakit, sebarkanlah ke orang. Bertambah satu lagi. Itu sebab tulis nasihatkan pada orang tu. Tu Ustaz Hanafi kata, eloklah dia taubat. Kan? Kan? Jadi, kenapa Nabi kata hadiah orang mukmin dalam mati? Sebab dia dah dah menahan. Ujian ni dia tahan. Ujian ni dia tahan. Akhirnya mati, baru selesai. Itu yang penawar pada dia tu mati. Beliau berkata demikian adalah kerana dunia ini penjara orang mukmin. Di sana dia selalu bersusah payah berperang dengan nafsunya, melatih syahwatnya serta menolak syaitannya. Maka kematian akan membebaskan dari seksa itu. Maka baginya kebebasan itu adalah hadiah. Juga Rasulullah SAW bersabda, maut itu penghapus dosa bagi setiap Muslim. Yakni Muslim yang sesungguhnya dan mukmin yang sejati, di mana kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan dia telah membuktikan akhlak kaum mukminin serta bersih dari kemaksiatan kecuali hanya dosa kecil sahaja, maka kematian akan mensucikannya dari dosa itu dan menghapuskannya setelah dia menjauhi dosa-dosa besar serta menjalankan kewajipannya. Setelah berkata Atta Al-Khurasani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW lalu dalam satu majlis yang penuh dengan gelak ketawa. Maka baginda bersabda, campurilah majlismu dengan mengingat sesuatu yang mengeruhkan kelazatan. Mereka bertanya, apakah pengeruh kelazatan itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, iaitu maut. Ingat mati? Itu yang kita tengok yang masjid. Kat Soman kan, masjid Bandar Abu Senayan tu. Orang yang menyumbangkan tu. Tanah saja 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta. Masjid Husin tu pun, tu dia niat wakaf. Juga, Masjid Husin Semandua yang putih kan, nama ingat. Yang itu pun, tanah saja 4 juta ke 5 juta lebih. Rupa-rupa kat Langkawi dia dah buat dah satu lagi. Dia wakaf untuk isteri dia pun buat. Nama masjid tu Masjid Aisyah. Kan? Itu pun masjid yang pertama dalam Langkawi yang full aircon. Bayangkan tu. Kan? Jadi bayangkan ada orang yang sampai macam tu dan siap. Yang best tu, yang paling hebat tu, yang dekat Masjid Senayan, siap dengan petak. Booking lah. Kalau aku meninggal besok situ tanam. Macam tu sekali lah. Kita kat Malaysia ni pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Dia siap petak untuk dia kan. Dahsyat tak dahsyat. Kita pergi tak sangka kan. Kita tak pernah sangka pun dekat tanah apa perkuburan dekat Paru Jaya tu boleh penuh macam tu. Tak pernah sangka dulu rasa macam banyak lagi kosong. Kan? Lepas tu dia dah semua hantar kat Jalan Bilang. Itu pun dah penuh kan. Kat jalan Kuala Bilang kan. Pergi betul kan. Pun dah penuh dah. Yang dulu konsep dulu yang sarjana mata memandang dah penuh.
Kan? Itulah. Sekarang tu sebab sekarang ni syarat yang apa? Kalau ikutkan masa saya kerja main, syarat dia buat rumah wajib pemaju kena kontrakan dia mesti reservekan tanah kubur. Jangan buat tempat orang hidup, tempat orang mati tak boleh. Kan? Tapi masalahnya kadang-kadang ada kat tanah tak sesuai, tanah lereng bagi, tanah yang dia tak nak atau bagi. Jadi pihak berkuasa tempatan kalau tak setuju, maka dia akan gantikan dengan, kalau tak ada tanah ataupun tanah tak sesuai, dia ganti dengan certain amount pampasan nak kena bayar. So majlis ke pejabat tanah dia akan acquire tanah lain. So cik ni nak kan sompek gitu kan masa mesyuarat tu kan. Tapi tak tahulah hari ni memang tu yang sebaik-baik sebab tanah sibuk buat tanah apa kan, buat pemanyuan ni tu kita tengok yang banjir kat Langat tu. Kan banjir kat Langat si muda, kita tengok kat Shalam tu punca pembangunan. Kalau siapa pergi lalu Langat sekarang ni kat pekan yang cerah lepas tu, kita akan tengok yang jalan ni, yang lingkaran yang dibuat tu, lagi tinggi daripada bangunan. Bangunan tu tinggi dah, tapi dia atas lagi jalan tu. Macam mana dia buat tu fikirkan. Tapi dengan tahap pembangunan yang pusat tu longkang macam tu ya pasal. Dan kita jangka lah kalau dia tak buat sesuatu dengan saliran tu, tiap-tiap tahun akan berulang banjir tu. Kan? Jadi itulah dia. Rasulullah SAW bersabda, kan, daripada Anas radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, banyak-banyaklah mengingati mati, sesungguhnya dapat menghapuskan dosa dan zuhud di dunia. Apa maksud zuhud? Zuhud ni dia memikirkan akhirat lebih daripada memikirkan dunia. Dunia ni tak ada hal lagi, ada baju compang-camping buruk pun tak apa, dan mikir akhirat. Rasulullah SAW bersabda lagi, cukuplah mati sebagai perpisahan. Baginda bersabda lagi, cukuplah mati sebagai nasihat. Mati ni satu nasihat yang sangat baik. Sebab apa? Kita fikir, aku sok mati, sok tak ada buat mati pun benarnya. Jadi kita tak apa nak berebut lagi. Berebut benda yang tak ada apa-apa kan. Berebut benda yang bukan-bukan ni. Berlagak dengan benda yang tak ada apa-apa. Kopiah dan ni. Kopiah dan ni tang Makkah tu. Kau jangan sebarang ni tang Makkah. Tak mainlah beli ke akid marah tu. Rumah ayat Kau tengok sikit lah. Apa pegang lelok pegang. Made in China tu. Macam mana kan? Nak lagak-lagak bukan ada apa-apa pun. Kan? Sipar dia mahal kaki dia meh. Sebab tak? Manusia tu lah. Lagak kan? Kita taklah orang lain kan? Pada satu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid. Tiba-tiba ada sekelompok yang sedang asyik bergurau ketawa. Kerana Rasulullah SAW bersabda, ingatlah mati demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya. Kalau engkau tahu apa yang aku ketahui, tentulah engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seorang lelaki selalu disebut-sebut pada Rasulullah SAW. Mereka memujinya. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana temanmu mengingati mati? Mereka menjawab, kami hampir tidak pernah mendengarnya mengingati mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya temanmu itu tidak ada di sana. Maknanya tak masuk dalam kategori orang-orang yang dah sampai tahap baik ni. Belum sampai lagi tu. Telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku datang kepada Nabi SAW yang sedang menemui 10 orang. Kemudian seorang lelaki dari sahabat Ansar berkata, siapakah orang yang paling pandai dan mulia ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan gigih bersiap-siap untuknya. Mereka orang yang pandai, pergi dengan kemuliaan dunia dan keagungan akhirat. Telah berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, kematian telah membukakan aib dunia, maka tidak ada kesukaan bagi orang yang punya hati. Juga Ar-Rabi' bin Khaisam berkata, tidak ada barang gaib yang ditunggu orang mukmin lebih baik baginya daripada mati. Seorang hukama mengirim surat kepada seorang saudaranya, wahai saudaraku, takutlah mati di rumah ini sebelum kau pergi ke rumah akhirat di situ. Kau minta mati saja namun kau tidak menemukannya. Malah jika disoal mati disebut di sisi Ibnu Sirin, seluruh anggota badannya akan mati. Juga Umar bin Abdul Aziz setiap malam mengumpulkan para fuqaha semata-mata kerana mengingat mati dan hari kiamat, kemudian mereka menangis sehingga seolah-olah di sisi mereka ada jenazah sahaja. Jadi ingat mati pahala. Bukan minta mati, jangan minta. Tapi bersedia untuk kematian. Itu pahala. Mengingati mati pahala, tapi jangan minta. Contoh kita sakit kan, sakit kuat. Aduh, hai mati lagi baik macam ni. Apa bondo lah. Jangan macam tu. Seolah kita mempertikaikan keputusan Allah. Kau pun tak tahan sakit, maka letakkan kepada Allah, ya Allah, sekiranya kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawaku. Dan seandainya hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Macam tu. Bagi option tu ke Allah, bukannya ke diri kita sendiri.
Kan? Bono dah sakit macam ni, mati lagi baik dia pula nak ngajar Allah Taala, kan? Telah berkata Ibrahim Al-Tami, ada dua hal memutuskan kelazatanku kepada dunia. Siapa yang selalu mengingati mati, ringanlah baginya musibah dunia dan kedukaannya. Al-Mutarraf berkata, aku melihat apa yang terlihat oleh orang tidur, seolah-olah ada orang berkata di Masjid Basrah, hati orang-orang yang takut memutuskan ingat pada mati. Demi Allah, engkau akan melihat mereka hanyalah orang-orang yang bingung. Aisyah mengatakan, kami datang kepada Al-Hasan, namun yang dibicarakannya hanya soal neraka, akhirat dan mengingati mati. Safiyah berkata, seorang wanita berkata kepada Aisyah tentang kekerasan hatinya. Kemudian Aisyah menjawab, banyak-banyaklah mengingati mati, tentu hatimu akan lembut. Wanita itu lalu melakukannya hingga hatinya dilembut dan dia datang lagi mengucapkan terima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab kita tengok ingat mati. Dia orang tu dah tahu dia sakit. Doktor cakap dia tinggal 3 bulan. Tengoklah elok berat. Sepatutnya lah. Kan? Yalah. Baik macam mana kan? Hamba dia. Tak lama dah ni. Tak ada lah kau ni, jangan bertiasa. Tak apalah. Kan? Dah rezeki. Rezeki apa? Soalan bocor. Doktor cakap dia tinggal 3 bulan. Soalan bocor. Orang lain belum tahu ni. Dia syok-syok macam lah panjang ni. Kan? Pergi ke hospital dengan kawan tu. Kawan tu pakai oksigen. Cek. Yang naik benda tu kan pump. Dia pun cakap, tak besok lusa ni teh. Dia lah yang cakap. Sudah dia mati dulu. Kawan yang pakai pump tadi datang baca yasin kat rumah. Kan? Mana kita tahu kan? Nabi Daud AS jika mengingati mati dan hari kiamat, yang menangis hingga gemetarlah anggota badannya. Dan ketika mengingati rahmat, kembalilah jiwanya. Al-Hasan mengatakan, tidak dikatakan orang yang berakal, melainkan dia takut kepada kematian dan meratapinya. Telah berkata Umar bin Abdul Aziz kepada setengah ulama, nasihatilah aku. Ulama itu berkata, engkau khalifah pertama yang akan meninggal. Umar berkata, nasihatilah aku lagi. Ulama itu berkata, setiap manusia merasai mati dan kini tibalah giliranmu. Mendengarkan itu, Umar pun menangis. Rabi' bin Khaisam telah menggali kubur di rumahnya. Setiap hari dia tidur di situ beberapa kali untuk mengingati mati. Ya, bayangkan. Dia gali kubur, dia bagi kat dalam tu. Sebab nak mengingati mati. Kan? Dia berkata, kalaulah hatiku tidak mengingati mati walaupun sesaat saja, akan hancurlah aku. Al-Utarah bin Abdullah bin Ash-Shakir berkata, sesungguhnya mati itu telah memutuskan nikmat, maka carilah kenikmatan yang tidak ada mati di sana. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Anbasah, banyakkanlah mengingati mati. Sekiranya engkau lapang rezeki, ia akan menyempitkannya. Sekiranya rezekimu itu sempit, ia akan melapangkannya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, maknanya, kalau orang sibuk cari duit, ingat mati, dia akan sempit. Dia akan, apa aku cari rezeki berbanyak macam ni cari duit banyak-banyak ni pun, sampai masuk mati. Jadi dia akan slow down. Kalau orang tu dia rezeki dia, kan sikit kan, alah banyak ni akan, tapi dia fikir, aku akan mati, banyak buat apa, jadi dia akan terasa lapang. Itu maksud Dan Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku berkata pada Umi Harun, apakah engkau suka mati? Dia menjawab, tidak. Aku bertanya, mengapa? Dia berkata, kalau kau derhaka kepada manusia, tentu kau tidak suka menemuinya. Maka bagaimana aku suka menemuinya, sedangkan aku telah derhaka kepadanya. Abu Musa At-Tamimi meriwayatkan, isteri Farazdak meninggal. Ramai penduduk Basrah menghantarkan jenazahnya, termasuk Hasan radhiyallahu anhu. Dia berkata, apa yang dipersiapkan untuk hari ini, wahai Abu Faras? Abu Faras menjawab, iaitu syahadah. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Semenjak 60 tahun. Ketika istrinya telah dikuburkan, Farazdak bangkit dari kuburnya lalu berkata, ku takut di bawah kubur jika tidak mendapat ampunan. Di situ panasnya menyengat, terhimpit dan mengerikan ketika padaku hari kiamat. Runtun geram menyeret Farazdak, hancurlah manusia berjalan ke neraka dengan bulu terbelenggu dan buta. Mereka bersyair menyebutkan tentang ahli kubur, berdirilah di kubur, tanyakan pada lantainya, siapa diampuni dalam kegelapannya, siapa pula yang mulia di dasarnya, yang telah merasakan kedamaian dan kecantikannya, adapun diam di depan mata, kerana tidak seorang pun dapat keterangan keutamaan darjatnya. Kalau mereka menjawab, akan dikhabarkan padamu betapa kenyataan keadaannya sesudah itu. Adapun orang taat ada di taman, didapatkan apa diinginkan. Sedangkan orang yang lancang merengkok di lubang kala jengking berjalan, menghampirinya dan menyengat ganas dalam siksaan. Maknanya berbeza-bezalah nasib duduk kat dalam kubur, kan? Berdasarkan apa yang kita buat kat atas dunia ni. Malik bin Dinar berkata, pernah aku lalu di kubur, aku senandungkan syair, aku telah datang beberapa kuburan dan aku telah memanggilnya dengan lantang.
Manakah orang agung dan orang hina? Manakah orang yang mengagungkan kekuasaannya? Mana pula orang suci dan tidak menyombongkannya? Dia berkata, tengah aku bersyair, aku dengar suara yang tidak kulihat orangnya. Dia berkata, semua telah binasa. Tidak ada yang mengkhabarkan, semua telah mati. Khabar pun telah mati pula. Budak harta telah melewatkan hari-harinya, namun keindahan itu kini telah tiada. Wahai yang bertanya padaku tentang orang-orang dulu, renungkan apa yang terlihat olehmu. Ada sebuah syair tertulis di sebuah kubur. Kubur-kubur telah berkata kepadamu, meski dia diam dan penghuninya tersembunyi. Wahai yang mengumpulkan dunia yang tidak akan kekal, untuk siapa dikumpulkan kerana kau akan meninggal. Ibnu Sama' berkata, pernah lalu di tepi kubur, tiba-tiba tertulis di situ, kerabatku telah lalu di sisi kuburku, sememangnya mereka tidak mengetahui keadaanku. Ahli warisku telah membahagi hartaku, namun mereka tidak mempedulikanku. Mereka ambil bahagiannya dan hidup bersuka-suka. Demi Allah, lenyapkan harta di mana mereka melupakanku. Memang ya, kadang-kadang kan kita lalu ke kubur kan. Itu sebab dia kata, bila meninggalnya anak Adam, terputuslah. Kan, segalanya kecuali 3 perkara. Terputus tu maknanya dia memang berada di alam yang lain betul. Alam yang lain betul, dan kita pun berada di alam lain tu sebab kadang-kadang masa minggu pertama memang kita rapat lagi. Kita ingat lagi kat kubur. Minggu kedua tu kita ingat lagi kat arwah tu. Dia makin lama. Dia ingat, mungkin ingat tapi dah jauh. Sampai satu tahap kita lalu depan kawasan perkuburan tu pun kita terlupa lah yang waris kita ada kat situ. Sampai tahap tu kan. Memang itu diletakkan sebab mereka berada dalam dunia yang berbeza. Jadi nak mengingatinya tu, itulah dia. Setiap kali selepas salat kita doakan. Kan, bila waktu yang kita kadang-kadang ada yang extra effort tu, ada usaha yang lebih, baik kenduri pula. Kan? Kita buat doa selamat ramai-ramai, mendoakan kesejahteraan dan bersedekah, niatkan untuk Allah yarham. Kan? Begitu juga ditemukan pula tertulis dalam kubur, orang yang disambar terpisah dari kekasihnya, kematian datang tidak boleh menghindarinya. Bagaimana kau suka dunia dan kelazatannya? Wahai orang yang bertemu dengan mautnya, tentulah kau tenggelam dalam kerugian, sedang waktumu telah kau habiskan dalam kelazatan. Mati tidak mengasihi orang yang bodoh akan tipuannya, tidak pula orang tahu dan meremehkannya. Betapa banyak mayat di bawahmu, tidak mampu berkata menjawabmu. Gedungmu kau bangunkan dengan megah, namun kuburmu kau biarkan roboh. Lagi ditemukan tertulis dalam kubur, aku berdiri di atas pusara, bagai kuda yang tergadai. Jika aku menangis dan air mataku berderai, tentu kedua mataku melihat tempatku di antara mereka. Di atas kubur seorang tabib pula tertulis, ku katakan apa telah dikatakan orang kepadaku. Sungguh Luqman telah sampai ke pusaranya, di mana orang yang pandai ketabibannya tidak mungkin menyelamatkan yang lain, orang yang mampu menyelamatkan dirinya. Maknanya hebat mana pun tabib tu, dia tak boleh nak menyelamatkan orang dalam bab mati ni. Dia kena menyelamatkan diri dia sendiri. Dan ditemukan pula di atas pusara yang lain tertulis, wahai orang yang memikirkanku, ajal telah menemuiku. Takutlah kepada Tuhan yang memungkinkan seseorang beramal dalam hidupnya. Aku tidak sendiri dipindah seperti yang kau lihat. Aku orang yang akan dipindah ke tempat yang serupa juga. Itulah dia. Ya? Mana kata sampai masa kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Tak kira lah apa sekalipun. Kan? Manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan akan mati. Malahan jangka hayat mereka tak sama pula dengan kita. Kan? Kita pun sendiri ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang ni. Tapi panjang-panjang pun Nabi dah cakap. Umat aku janganlah bagi umur panjang-panjang. Umur lebih kurang Nabi. Supaya kita boleh bajet-bajet. Nabi meninggal dunia, Nabi wafat ketika berusia 63 tahun. Tapi tahun Islam lah, kita lebih kurang lah tu. Lebih kurang dalam 60 tu, dah standby lah tu. Kan? Kalau ikutkan. Kalau 70, bonus. Ada kelebihan Allah bagi lagi. Sebab, tua itu merupakan satu pencapaian sebenarnya. Bukan semua orang sampai ke situ. Kan? Sampai ke situ tu, sebenarnya satu rahmat Allah memberikan kita sampai ke situ, dan kita baca, anggaplah ia sebagai satu peluang untuk kita bertaubat dan memperbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan kita berjaya meletakkan diri kita bukanlah sebagai orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dan begitulah dalam surah Asy-Syura sebagai penutup. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu
malahan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Maknanya mana nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kerja dunia, sikit dia dapat pada dunia tu yang kita rasa banyak tu. Tapi akhirat tu, satu secoet pun tak ada. Macam tu lah ayat kan? Jadi, tuan-tuan dan perempuan, macam Allah sekalian, perempuan tak ada. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah, mudah-mudahan walaupun sedikit, sama-sama lah kita manfaatkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang untuk punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.